Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jadi dalam bab ini, dalam topik ini, kita akan melihat kepada hasil pembelajaran yang kedua, iaitu menjelaskan peranan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Dan dalam video ini kita akan lihat kepada peranan falsafah pendidikan kebangsaan. Dan kalau kita lihat ya, falsafah pendidikan kebangsaan adalah satu perkara yang cukup penting lah kan ya, kerana ia memberi kesan kepada polisi dan dasar yang dibuat oleh kerajaan, dan ia melibatkan berjuta-juta orang pelajar daripada serendah-rendahnya sekolah rendah sehingga yang peringkat paling tinggi iaitu di peringkat Menara Gading, peringkat universiti. Ya, dan tempoh yang cukup lama ya, kalau seorang daripada sekolah rendah 6 tahun, seterusnya peringkat menengah 5 tahun, 11 tahun. Ya, kalau selepas tu seorang itu masuk di peringkat diploma, degree dan seterusnya, maka boleh mencecah sehingga 15 ke 16 tahun lah kan ya, mana seorang itu dalam sistem pendidikan. Ya, jadi sebab itu penting bagi sebuah negara itu bagaimana dia ingin mencorak warganya sesuai dengan ideologi dan juga kepercayaan fahaman yang dipegang oleh sebuah negara ya. Jadi untuk Malaysia ini, jadi falsafah pendidikan kebangsaan kita adalah pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Jadi falsafah ni cukup panjang lah kan ya. Jadi yang kita bold tu maknanya benda yang keywords ya, yang ingin dicapai, yang perlu kita fokuskan lah ya. Jadi kalau kita lihat ya, matlamat falsafah pendidikan kebangsaan ini ya, sudah pasti percaya dan patuh kepada Tuhan untuk melahirkan individu yang berilmu pengetahuan, memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum ya, di Malaysia, supaya kita akhirnya memiliki sahsia yang seimbang dan sepadu, akhlak yang baik ya, berakhlak mulia dan terus-terusnya bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. Dan kalau kita lihat ya, bagaimana falsafah pendidikan kebangsaan ini sebenarnya bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang ya, dengan melalui pendidikan ya. Kita tidak mahu melahirkan contohnya warga yang hanya contohnya pandai dari sudut kognitif ataupun dari sudut ilmu lah ya, tapi maknanya kurang daripada sudut integriti, tiada akhlak, jadi begitulah. Sama juga penumpuan, walaupun penumpuan kepada unsur intelek, maknanya tidak dilupakan juga unsur jasmani dan juga unsur-unsur seperti emosi dan rohani. Ya, jadi pendidikan bukan sekadar untuk melahirkan tenaga kerja dan sumber manusia untuk negara semata-mata. Walaupun tidak dinafikan ya, pada hari ini kalau di peringkat universiti semua itulah kan ya, apa yang selalu dilawan-lawankan ialah setiap universiti ni apa ni, employability rates ataupun keboleh pasaran pelajar ya. Jadi ini pun bukan satu isu lah ya, maknanya bagaimana kita cuba nak seimbangkan balance antara falsafah pendidikan tadi, dan juga kita tak nak universiti ini kelihatan seperti kilang yang mengeluarkan pekerja. Ya, kalau kelihatannya pada hari ini seolah-olah universiti ini seperti kilang yang mengeluarkan pekerja untuk industri. Kita tidak nak begitu sajalah. Sedangkan hakikatnya universiti adalah tempat untuk menimba ilmu, dan yang kedua, pencambahan minda, perangkat untuk wacana dan pelbagai perkara lagi yang perkara lain yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan. Dan apabila soal pekerjaan itu dah jadi isu utama, sebab itu ada setengah pandangan ya yang pada hari ini ya, bila dilihat terutamanya selepas zaman COVID-19 ini, semasa zaman COVID-19 ini,
maknanya sukarnya peluang pekerjaan terutamanya bagi mereka yang lulusan ijazah semua tu lah kan ya. Sehingga ada yang mula pandangan tidak perlulah belajar tinggi-tinggi, cukuplah sekadar hanya ya, maknanya kalau apa boleh bawa Grab ke, ataupun bawa e-hailing yang lain semua, ataupun jadi YouTubers, influencer dan lain-lain semua lah kan ya, yang tidak dikatakan tidak memerlukan kepada kelulusan yang tinggi ya. Jadi bagaimana kita untuk menanggapi perkara-perkara beginilah kan ya. Dan itu tadilah ya, pendidikan ya bukan sekadar untuk memberi tumpuan pada aspek kognitif, ilmu pengetahuan semata-mata lah ya, tapi maknanya unsur-unsur lain pun penting juga ya. Jadi yang 4 perkara tadilah Jerry ya, jasmani, emosi, rohani dan juga intelek ya. Maknanya semua itu kena ada bagi seorang pelajar tadi. Dan kita lihat ni falsafah pendidikan kebangsaan ini selari dengan konsep pendidikan Islam ya. Kalau secara umumnya konsep pendidikan Islam ini ingin melahirkan manusia yang ataupun insan yang beradab. Kan ya. Bila sebab beradab ini dia bukan setakat berakhlak sajalah, beradab dari aspek berilmu pengetahuan dan juga mempunyai akhlak yang tulus, yang baik, yang mulia. Dan kalau kita lihat ya, falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang. Ya. Jadi dah sebut tadi lah kan ya, seimbang ya. Sebab itu ada penekanan aktiviti co-curriculum sehingga kita peringkat universiti pun masih ada lagi, terutamanya di UiTM ya, ada lagi perbarisan ya, kesatria semualah kan ya. Sama juga unsur emosi pelajar ya, perlu dijaga. Seterusnya unsur rohani ya, pendidikan moral, pendidikan agama ya, bahkan kalau kita di UiTM ya masih ada lagi, sebab itu ada subjek CTO ya, peringkat diploma dan juga peringkat degree ya. Kalau kita lihat banyak universiti lain dia tidak mewajibkan lah ya, diploma tu ada subjek CTO, tapi maknanya kita UiTM ada lah kan ya. Dan intelek ya, intelek melalui subjek akademik lah, itu yang utama lah ya, untuk mengasah kreativiti dalam pelajar dalam berfikir dan seterusnya. Tadilah penilaian, kita tak nak ada penilaian lah, biar benda ni dia sepatutnya berlaku secara organik ya, tanpa perlu disuruh ya. Bila ada penilaian ni kita jadi kurang, maknanya kita ni tumpuannya utamanya tadi itu dia punya motivasinya untuk dapat markah lah kan ya. Tapi maknanya kalau penekanan unsur-unsur tadi ni kalau buat secara organik, biar benda tu tadi tu dia menjadi satu yang sebati dalam diri kita. Jadi ini tadi ya, insan yang seimbang dan harmonis ya. Di sana ada kepercayaan kepada Tuhan semualah ya. Jadi dia kena ada 4 perkara ni lah. Sebab itu ada setengah negara lah kan ya, berlaku kes bunuh diri yang tinggi lah kan ya, di kalangan para pelajar ataupun orang dewasa lah kan ya. Mana rasa macam terlalu tertekan belajar ataupun rasa macam tak berjaya dalam pelajaran, bunuh diri lah kan ya. Kita tak nak berlaku lah ya. Sayangnya kat Malaysia pun ada juga kes-kes sedemikian yang berlaku ya. Baru peringkat paling rendah UPSR ya, UPSR tak dapat keputusan yang baik, bunuh diri kan ya. Jadi kenapa sampai pelajar tersebut melakukan perkara demikian ya? Ini satu yang perlu kita lihat lah kan ya. Dan kalau kita lihat 5 tujuan atau hikmah ya falsafah pendidikan kebangsaan ini, yang pertama untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh ya. Itu penting lah kan ya. Bagaimana pendidikan adalah satu proses untuk mencongkel ataupun menggilap potensi individu, kerana kita yakin setiap orang mempunyai kelebihan yang berbeza ya. Itu kena perlu lihatlah ya, mana bukan semua contohnya tak semua pelajar pandai dalam bidang sains, matematik semua. Ada pelajar yang pandai dalam bidang muzik, ada pelajar yang pandai dalam bidang yang lain lah, lukisan contohnya lah kan ya. Maknanya kalau rasa tak boleh bawa, sebab tu kita ada peringkat vocational ya, untuk lebih kepada teknikal ya. Jadi maknanya kita cuba cater kepada semua
pelbagai kebolehan pelajar lah kan ya. Walaupun tak nafikan kadang dia punya penumpuan sudah pasti yang akademik tadi itulah kan ya, yang sehinggakan siapa yang ada potensi yang lain tu kurang dipandang lah kan ya. Itu dah lari sikit sebenarnya dari falsafah pendidikan tadi itulah kan ya. Jadi bila kita terlalu utapakan pada peperiksaan menyebabkan subjek-subjek yang masuk dalam peperiksaan utama itu yang kita tumpukan. Subjek yang dianggap tidak penting ataupun kurang penting kerana tidak masuk dalam subjek kritikal ataupun tidak termasuk dalam peperiksaan besar SPM contohnya ya. Jadi akan ditinggalkan ya. Jadi subjek muzik, seni walaupun masuk dalam SPM tapi mungkin dia tidak dianggap subjek utama contohnya lah kan. Jadi dipandang secara apa benda ni sebelah mata sajalah kan ya. Jadi itu satu perkara yang tidak sepatutnya berlakulah ya. Jadi bagaimana tadi kita terutamanya sekarang ya dalam lebih kerana pendidikan ini kalau tidak diberikan kepada semua orang dia akan mewujudkan inequality ataupun ketidak sama rata dalam masyarakat ya. Kalau kita lihat sekarang dalam COVID-19 ini maka cabaran makin besar ya. Maknanya makin jelas pelajar yang akhirnya semakin ketinggalan akan jauh ketinggalan, yang dapat kejar maka akan dapat kejar pelajarannya ya kerana pelbagai faktor lah ya. Jadi kerana faktor kemiskinan, faktor dia duduk di kawasan pedalaman tak ada line internet jadi tak dapat ikut kelas maka terus tercicir lah. Manakala mereka yang dalam keluarga yang kaya ada line internet yang bagus duduk di kawasan bandar maka tidak ada masalah untuk meneruskan pembelajaran walaupun secara maya ya. Jadi benda ini dia boleh mewujudkan apa tadi ketidaksamarataan ya di peringkat awal lagi dan akhirnya boleh membawa kepada masalah yang lebih besar di kemudian hari lah kan ya. Dia makin lama semakin besar dia punya perbezaannya tadilah ya. Seterusnya keseimbangan dan harmonis tadi yang berdasarkan prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan ya. Melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, akhlak mulia, mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Ini tadi, kan ya. Jadi maknanya kenapa kerajaan sanggup belanja berpuluh bilion setahun kan ya untuk bidang pendidikan, kan ya. Satu tadi itulah ya. Ini capital orang kata ni untuk melahirkan modal insan kan ya yang berkualiti tadi yang akhirnya mampu untuk beri sumbangan ke dalam masyarakat ya. Itu yang penting tadilah kan ya. Bagaimana pendidikan tadi patutnya boleh merubah suatu masyarakat tadi itu daripada lembah kefakiran, lembah kejahilan kepada keadaan yang berilmu pengetahuan. Seterusnya dengan ada ilmu pengetahuan, dia patutnya boleh melonjakkan negara tadi itu menjadi sebuah negara yang maju dan juga akhirnya menjadi banyak inovasi yang boleh dilakukan. Ya, dan kalau kita lihat falsafah pendidikan kebangsaan ini dia selarilah ya dengan konsep dan matlamat dalam pendidikan Islam ya. Kalau kita lihat dalam secara umumnya matlamat pendidikan Islam ini juga untuk melahirkan insan yang beradab iaitu yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Ya, dan seorang yang adil ya. Maknanya beradab dan juga orang yang adil ya. Maknanya orang yang beradab tadi dengan akhlaknya dan juga seorang yang adil ya dalam tingkah laku dia, dalam penilaian dia lah ya. Bila kita sebut adil ni meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya lah kan ya. Jadi ada menunaikan tanggungjawab kewarganegaraan dan juga tanggungjawab dia sudah pasti yang paling utama terhadap Allah dan Rasul dan ibu bapa dan ahli keluarganya lah. Matlamat pendidikan Islam tadi itulah untuk melahirkan ya, insan yang beradab tadi itu berdasarkan daripada hadis riwayat Bukhari di dalam Adabul Mufrad ya. Innama bu'ithu litammima masalihal akhlaq ya. Salihal akhlaq ya dalam satu riwayat yang lain ya bermaksud sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ya. Pada zaman Nabi maknanya orang Arab jahiliah itu sendiri asalnya walaupun jahiliah ada juga beberapa akhlak yang mulia, maka kedatangan Nabi untuk menyempurnakan menambahkan lagi akhlak yang mulia yang ada dalam masyarakat manakala akhlak yang buruk akan dibuang ya. Dan juga insan beradab
ya kan ya, yang sedar akan tanggungjawabnya kepada Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya yang layak untuk disembah, yang memahami dan melaksanakan tanggungjawabnya kepada diri sendiri dan juga kepada masyarakat lah ya. Jadi kita tak nak melahirkan pelajar yang hanya fikir untuk diri sendiri je, maknanya dah berjaya dalam pelajaran, lepas tu mungkin dah berkejaya, jadi dia dapat hasil gaji, semua pendapatan yang bagus, hanya fikirkan untuk diri sendiri dan keluarga dia je, tak fikir untuk bagaimana untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Biar pedulilah, yang penting aku dan keluarga aku bahagia, ataupun aku dan keluarga aku hidup senang. Dia tak nak begitu ya. Maknanya bagaimana untuk melahirkan manusia yang cakna dengan apa yang berlaku di sekeliling dan cuba untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di sekelilingnya lah ya kan ya. Itu kita nak melahirkan pelajar yang tadi tu mampu menyelesaikan masalah yang berlaku lah ya. Jadi dia bukan hanya setakat apa yang ada dalam nota, belajar, bergerak ke kafe, kantin, kuliah, college. Ya, 3K ni tadilah kan ya. Dia kena lebih luas daripada 3 tempat ni tadilah ya. Jadi seterusnya dapat melahirkan pelajar yang seimbang tadi tu, yang berkualiti dan mampu memberi perubahan dalam masyarakat ya. Sekian.